suka ataupun tidak, kita memang tengah menghadapi fasa di mana COVID-19 ni dah mula menular semula, dan kita perlu pastikan bahawa kita tidak menjadi salah satu angka yang mengisi ruang-ruang ataupun yang mengisi data Kementerian Kesihatan, dan seboleh-bolehnya kita cuba untuk mengelaklah daripada berlaku wabak COVID-19 ni terhadap diri kita kan. Jadi seperti biasalah, apa yang kita perlu buat, kita kena patuhi SOP, nak kena pakai face mask, nak kena amalkan penjarakan fizikal, nak kena gunakan hand sanitizer. Benda tu tak payah kita nak remind lagi lah. Memang setiap hari dah di-remindkan, dah diingatkan, dan setiap hari sebenarnya kita dah pun tengok banyak iklan yang dah dibuat, banyak hibahan yang dah dibuat. Jadi perkara tersebut saya rasa agak klise lah untuk saya kongsikan lagi sekali kan. Cuma apa yang saya ingin tekankan di sini adalah kalau kita tak jaga kita, kalau kita tak amalkan penjarakan sosial, kalau kita tak gunakan SOP yang telah ditetapkan, besar kemungkinan wabak ni akan menular dengan lebih serius dan dengan lebih pantas lagi lah. Jadi seboleh-bolehnya sebagai masyarakat, sebagai orang awam, kita patuhilah SOP yang ada. Walaupun agak melecehkan, saya faham, saya sendiri pun kadang-kadang bila kita nak berhadapan dengan klien, especially bila kita ada di pejabat, nak bercakap dengan klien dan sebagainya, bila pakai face mask tu memang agak kurang selesa. Tapi nak tak nak kita terpaksa juga gunakan lah sebab kita tak tahu siapa yang datang jumpa kita tu, sama ada orang tu pernah ada kontak rapat dengan pesakit COVID dan sebagainya. Jadi itu yang kita perlu awasi dan kita perlu ambil berat lah. Dan selain daripada tu, petang tadi juga saya ada kongsikan satu posting yang agak menarik daripada Dr. Rizin. Dr. Rizin ni sebenarnya seorang GP lah, general practitioner di Sabah lah. Saya terbaca dia punya posting tadi tu dalam page dia. Jadi bila saya baca tu, penulisan dia agak menarik juga. Dan pada masa sekarang ni sebenarnya memang tidak sesuai sama sekali untuk dilakukan ataupun diarahkan untuk buat lockdown seperti mana kita awal-awal dulu pada bulan Mac itu. Dan itu tidak akan mendatangkan kesan yang baik kepada ekonomi, tidak akan mendatangkan kesan yang baik kepada sosial dan sebagainya. Jadi bagi saya memang nak lakukan PKP itu memang merupakan salah satu cara yang the last resort lah bagi saya. Sebab ramai yang dah terkesan sebenarnya. Bila adanya PKP dulu, ramai yang kita tengok lah perniagaan terjejas, punca pendapatan rezeki masing-masing tu mungkin ada yang terkesan, dan ramai yang telah diberhentikan kerja, bila perusahaan ditutup, perniagaan terpaksa ditutup, jadi banyak yang kehilangan pekerjaan. Jadi kita tak nak perkara tersebut berlaku sekali lagi. Jadi bila kita tak nak PKP diarahkan ataupun dikeluarkan oleh pihak kerajaan, jadi kita sama-sama kena pastikan yang kita amalkan apa yang sepatutnya kita buat lah. Penjarakan sosial, pakai hand sanitizer, gunakan face mask, semua tu memang kena jadikan benda tu satu kelaziman, dan kita perlu pastikan yang kita tidak sekali-kali menjadi salah seorang daripada pesakit COVID-19 itu, dan kita pula menjadi bahan ataupun menjadi sebab puncanya benda itu merebak kepada orang lain. Jadi itulah nasihat saya dan peringatan yang saya boleh berikan sebagai mukadimah pada malam ni. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau ada masa boleh baca posting yang saya dah sharekan dalam page Hartanah Anda petang tadi daripada Dr. Rizin. Dan beliau juga ada mengatakan bahawa memang sama ada kita suka atau tidak, pandemik COVID-19 ni dah menular dalam, bukan saja di Malaysia, sampai kat mana-mana tempat sekalipun dalam negara ni. Kalau kita baca statistik, memang setiap hari makin bertambah, bukan saja di negara kita tapi di negara-negara lain. Jadi we have to live with it lah. Kita kena hidup dalam keadaan macam tu. Cuma macam mana kita nak bendung diri kita daripada kena wabak tu, memang kita kena patuhi SOP, dan kita kalau boleh lah kurangkan pergerakan fizikal kita keluar rumah dan sebagainya. Kalau kita kena pergi kerja, kita kena jumpa orang, kita kena berurusan dengan orang lain dan sebagainya, kita kena pastikan yang kita pakai face mask dan kita patuhilah penjarakan sosial tu.
Jadi sebagai mukadimahnya saya harap tuan-tuan perempuan dapatlah gambaran bahawa bukan kita tak ada choices, kita tak ada option. Sebenarnya kita banyak option yang kita boleh buat dan PKP itu bagi saya adalah option yang terakhir yang tak sepatutnya kita lakukan dalam jangka masa terdekat. Kalau nak buat pun mungkin PKP bersasar ataupun PKP D ke dan sebagainya lah yang untuk kawasan-kawasan merah, zon-zon tertentu saja yang mungkin di kuarantinkan ataupun kerahkan untuk dilakukan PKPD tadi tu, bukan seluruh Malaysia lah, bukan seluruh negara, sebab itu akan mendatangkan impak yang lebih buruk pada ekonomi negara lah. Okey, saya nampak komen-komen yang ada ni makin bertambah. Okey, Tuan Razman, okey, alhamdulillah sihat. Okey, terima kasih Tuan Razman bagi komen kat sini. Kita jaga kita kembali ke PKPB start malam ni. Okey, so kita doakanlah Tuan Razman dan keluarga di Sabah tu berada dalam keadaan sihat walafiat, insyaAllah. Tulisan doktor tu terbaik coach dan saya minta share. Okay, silakan. Bukan tulisan saya, tulisan doktor tu. Jadi terpulang siapa-siapa yang dah baca tu, kalau nak share ke terpulang sebab benda yang baik tu memang sepatutnya kita war-warkan kepada orang-orang yang belum membacanya. Okey. So berbalik kepada topik kita pada malam ni, klausa tambahan berkaitan PKP dalam SNP agreement. Okey. Tuan-tuan puan, sebagai seorang bakal penjual ataupun bakal pembeli, saya faham tuan-tuan perempuan mungkin agak kurang faham ataupun mungkin agak kurang arif tentang seluk-beluk undang-undang. Kalau kita ni layman ataupun bukan pengamal undang-undang, jarang-jarang sekali kita nak baca ataupun nak go through satu persatu klausa yang ada dalam perjanjian jual beli tu. Jadi malam ni saya terpanggil lah untuk kongsikan dengan tuan-tuan perempuan semua. Sebenarnya tuan-tuan perempuan sebagai seorang bakal penjual ataupun bakal pembeli, perlu pastikan bahawa peguam yang menyediakan perjanjian jual beli ataupun SMP tu, Sale and Purchase Agreement tu, memasukkan klausa yang khusus berkenaan dengan sekiranya berlaku lagi sekali PKP, apa remedy ataupun apa hak-hak yang boleh dituntut ataupun yang boleh diberikan kepada pihak penjual dan juga pihak pembeli. Okey, so kalau katalah tuan-tuan perempuan ingin melakukan urusan penjualan ataupun pembelian hartanah dengan mana-mana peguam, saya syorkan tuan-tuan perempuan cuba dapatkan draft SNP tersebut dan go through satu persatu klausa yang ada, dan sekiranya peguam yang prepare perjanjian jual beli itu tak memasukkan klausa berkenaan dengan tempoh yang perlu dilanjutkan, yang perlu diberikan kepada sama ada penjual ataupun pembeli berkenaan dengan sekiranya berlaku lagi sekali PKP, tak kisahlah PKP itu secara umum satu Malaysia ataupun PKP itu berlaku di kawasan zon-zon tertentu, maka penjual ataupun pembeli itu boleh diberikan hak ataupun diberikan masa tambahan. Masa tambahan di situ maknanya kita akan extend tempoh yang telah diberikan tu, dan sekiranya berlaku PKP, maka tempoh berlakunya PKP tersebut tidak akan dikira sebagai tempoh lewat yang boleh dikenakan penalti ataupun faedah lewat bayar oleh penjual ataupun oleh pembeli itu sendiri dah. Okey, jangan risau, insya-Allah kejap lagi saya akan masukkan clause tu. Saya dah draft tapi clause tu dalam bahasa Inggeris lah, sebab semua SMP yang saya prepare dalam bahasa Inggeris. Jadi mungkin tuan-tuan perempuan yang nak buat SMP version dalam bahasa Melayu, boleh translate lah perkara tersebut dalam bahasa Melayu, gunakanlah translation tools yang ada dan sebagainya, tapi insyaAllah saya akan kongsikan sekejap lagi dalam ruangan komen. Saya akan masukkan klausa yang berkenaan dengan PKP tadi tu untuk tuan-tuan perempuan guna pakai. Okey, jadi kalau katalah sekarang ni tuan-tuan perempuan dalam proses untuk menandatangani perjanjian jual beli, saya syorkan tuan-tuan perempuan tangguhkan sekejap, minta peguam tersebut untuk tunjukkan draft. Sebagai klien, tuan-tuan perempuan berhak sebenarnya untuk tengok apa yang ada dalam draft tersebut, dan boleh berbincang dengan peguam. Kalau katalah peguam tu terlupa ataupun terlepas pandang nak memasukkan klausa PKP itu dalam perjanjian jual beli, maka tuan-tuan perempuan boleh minta, sebagai klien tuan-tuan perempuan berhak untuk minta peguam tadi itu masukkan klausa yang berkenaan di dalam perjanjian jual beli.
Okey, so apa yang saya nak ulas tentang klausa tersebut? Okey, sebenarnya tuan-tuan puan sebagai bakal pembeli, okey, yang saya cerita ni berkenaan dengan perjanjian jual beli untuk hartanah subsil lah. Kita tak boleh nak sentuh tentang perjanjian jual beli yang di-prepare di bawah HDA ataupun Housing Development Act sebab perjanjian tersebut mengikut schedule yang telah ditetapkan. Kalau misal kata nak minta masukan, maka amendment harus dibuat di dalam what we call master agreement yang dah di-prepare oleh pemaju tadilah. Okay, so kalau tuan-tuan perempuan mungkin beli rumah dengan pemaju, agak sukar lah untuk kita minta perjanjian tersebut dipinda berdasarkan kepada situasi semasa sekarang ni untuk memasukkan klausa PKP di situ. Tapi yang saya cakapkan ni lebih kepada saya khususkan untuk klausa perjanjian jika tuan-tuan perempuan membeli hak tanah secara subsil. Subsil di sini maksudnya tuan-tuan perempuan beli daripada penjual yang bukannya pemaju lah. Sama ada penjual tu adalah seorang individu ataupun penjual tu syarikat, tak kisahlah. Jadi maka untuk klausa perjanjian penjual beli untuk rumah subsil, maka tuan-tuan perempuan boleh minta, boleh arahkan kepada peguam untuk pastikan klausa berkenaan PKP ini diletakkan. Okey, so saya akan kongsikan sekarang di ruangan komen. Tuan-tuan perempuan boleh tengok klausa tersebut lah. Sekejap saya masukkan. Okey, dia kena buat 2 kali sebab komen tu tak boleh lebih daripada perkataan yang dibenarkan tu. Okay, jadi saya akan letakkan 2 komen lah kat sini. Okey, kena baca ada 2 sambungan di situ. So komen yang pertama ni panjang ni sebenarnya. So tuan-tuan perempuan boleh tengok dalam ruangan komen tu saya dah letakkan. Ini yang pertama dan ini sambungan dia lah yang kedua. So ada 2 version, bukan 2 version, maknanya 2 komen yang saya letakkan sebab nak masukkan semua dalam satu ruangan komen tu dia tak muat. Jadi kena letakkan dalam 2 version di situ. Jadi saya akan go through apa yang dimasukkan dalam benda ni lah. Okay. So kalau kita tengok komen yang pertama ni berkenaan dengan MCO lah, kalau bisa kata benda tu berlaku lagi sekali. Okay, tuan-tuan puan sila rujuk di ruangan komen. Saya dah masukkan dia punya wording dia lah, klausa tu macam mana bentuk dia tu. Okay. In the event that the government shall impose a restriction of movement order ataupun RMO ataupun bahasa mudahnya PKP lah, or movement control order ataupun MCO, or conditional movement control order CMCO, or recovery movement control order RMCO, or prevention and control of infectious disease measures within the local areas regulation 2020, or prevention and control of infectious act 1988, or the police act, or any of such order, act, regulation of the same kind within the same completion date and extended completion date as the case may be, that results. Okay, pause kejap kat situ. Kat sini sebenarnya saya letakkan semua benda ni sebab saya nak cuba cover, tak kisahlah namanya tu apa dan tak kisahlah perintah kawalan pergerakan tu datangnya daripada akta apa sekalipun, maka klausa ni terpakai. Itu maksud dia. Maknanya jangan pening kepala kenapa banyak sangat kat situ kan, sebab dalam undang-undang kita kena letakkan kalau boleh nak cover all angle. Segenap penjuru tu kita nak kena pastikan yang benda tu dah di cover lah. Jadi kalau misal kata dalam akta polis, dia buat perintah MCO tu,
ataupun dia tak gunakan akta polis, dia gunakan perintah kawalan pergerakan ni diisytiharkan mengikut Prevention and Control of Infectious Disease Act. So Infectious Disease Act tu kan, so maknanya benda tu digunakan akta lain pula. Jadi perkara-perkara tersebut insya-Allah akan di-cover oleh klausa ni lah. Dan be it apa nama sekalipun, RMCO ke, MCO ke, ataupun PKP ke, PKPD ke, PKPB ke, apa nama sekalipun, maka klausa ni boleh dipakai. Boleh dipakai. Sebab kita tak nak nanti bila mungkin kita terlepas satu akta kita tak masukkan, ataupun satu klausa tu kita tak tak menyeluruh. Kita tak buat benda tu secara menyeluruh, takut nanti ada pihak yang akan kontes ataupun akan pertikaikan tentang kesahan ataupun kebolehpakaian klausa tersebut. Jadi kita cuba nak letakkan perkara tu dalam bentuk yang lengkap lah, insyaAllah. Okay, so kalau kita tengok as the case may be, that results to the closure of offices essential to the completion of this sale transaction for more than 3 consecutive working days. So maknanya kalau sekiranya berlaku PKP, tak kisahlah PKP itu PKP yang bersasar ke, PKP secara umum ke, yang menyebabkan pejabat yang mengendalikan kes tersebut terpaksa ditutup. Maknanya pejabat peguam tu sendirilah. Peguam tu kat sini maksudnya peguam yang mewakili penjual ataupun peguam yang mewakili pembeli ditutup, okey, dalam tempoh 3 hari bekerja secara continuous ataupun secara berterusan. Secara berterusan tu maknanya kalau katalah terpaksa tutup daripada hari Isnin, Selasa dan hari Rabu, 3 hari bekerja tu terpaksa ditutup, ataupun lebih daripada tu, maka pelanjutan masa tu boleh diberikan kepada pihak yang satu lagi yang terjejas. Okay. Dan pejabat kat sini termasuk juga pejabat-pejabat yang kita berurusan sebagai peguam yang memang kita kena berurusan dengan mereka. Contoh, pejabat duty stamp ditutup, lembaga hasil dalam negeri terpaksa ditutup. Ataupun pejabat tanah, bila kita nak dapatkan land search, bila kita nak buat pendaftaran pindah milik, bila kita nak lodgekan ataupun nak masukkan caveat, tak boleh. So perkara tersebut menyebabkan peguam tak boleh nak berurusan dengan pejabat-pejabat yang berkenaan, dan kerana pejabat itu tutup disebabkan oleh PKP ataupun PKPD dan sebagainya. Jadi perkara itu membolehkan pihak yang satu lagi melanjutkan lagi tempoh masa yang terkesan dengan disebabkan arahan PKP tadi tu. Okey, so tu yang A lah. Lepas tu kat belakang tu, kalau tuan-tuan tengok, dia ada perkataan N atau O. Okey, maksud dia kat sini, bila dia kata N atau /O, dia boleh terpakai, maknanya dia perlu dibaca sama ada bersama ataupun dia boleh dibaca secara berasingan. Maksud dia, kalau katalah kita letak kat belakang tu O sahaja, O tu maknanya kena kita pilih salah satu. Tapi kalau N atau O, N ada, O pun ada, maknanya kita boleh baca secara bersama ataupun kita boleh pilih salah satu. Okay, so secara mudahnya maknanya kalau katalah dalam mana-mana agreement sekalipun, bukan tengok pada klausa yang saya ceritakan ni, apa-apa agreement sekalipun yang tuan-tuan perempuan baca, kalau dalam masa yang tuan-tuan baca tu, kat ujung ayat tu ada perkataan N/O, maknanya yang bawah-bawah dia, maknanya dia punya anak-anak yang bawah-bawah yang lain-lain tu, perkataan ataupun klausa yang diletakkan perlu dibaca sama ada boleh dibaca sama ada baca bersama ataupun baca secara berasingan. So kalau dalam kes ni maknanya kalau katalah yang A tadi tu satu-satunya je yang berlaku, maka kita boleh gunakan klausa A tu untuk invoke ataupun guna pakai klausa berkenaan dengan PKP ni tadi. Okay, so kita teruskan yang B ni. Okay, minta maaf saya tak boleh nak baca komen tuan-tuan puan sebab saya tengah go through benda ni dalam saya punya slide yang satu lagi. Saya gunakan saya copy dan saya paste saja dalam ruangan komen. Kejap lagi saya akan masuk di Facebook punya komen tu untuk baca komen tuan-tuan puan semua. Sekejap lagi. Okay, yang B ni pula, the inability to proceed the sale transaction by the parties herein, including the financial institution, land office,
Stamping Office, the solicitors and the relevant land registry office has taken more than 3 consecutive working days from the date of application to issue the land search presentation, receipt of private caveat, memorandum of transfer, consent to transfer or charge and or any dealings with the property, thereby preventing the stamping and or presentation and or adjudication of the transfer and charge due to the said restricted conditions set forth by the said RMO. Ini yang saya kata tadi. Maknanya tadi pejabat kita dah tutup. Pejabat peguam tu dah tutup. Yang B ni pula dia sentuh tentang kalau pejabat-pejabat yang kita berurusan tu pun ditutup. Pejabat duty stamp, pejabat tanah, bank, semua tu tak boleh nak berurusan. Jadi maka klausa ni boleh diguna pakai. Okey, seterusnya. Then, the parties herein agree the completion period and the extended completion period shall be automatically extended free of interest. So ini yang paling penting. Klausa kat bawah ni yang paling penting yang tuan-tuan puan perlu fahami. Okay. Kalau sekiranya berlaku penutupan pejabat lebih daripada 3 hari seperti mana yang saya nyatakan di atas tadi tu, sama ada pejabat peguam tu sendiri yang kena ditutup ataupun pejabat-pejabat lain yang terlibat berkenaan dengan proses pindah milik ni terpaksa ditutup, maka pihak-pihak boleh secara automatiknya melanjutkan lagi tempoh completion dan completion date ataupun extended completion date tersebut tanpa boleh dikenakan faedah lewat ataupun bahasa mudahnya tak kena interest lah. Tak kena late interest. Okay. Alright, saya baca lagi sekali dia punya sambung balik dia punya klausa ni tadi tu. Okay. Free of interest by the number of days of such RMO or such order, act, regulation of the same kind or such delay and resume later once the RMO or such order, act, regulation of the same kind has been completely uplifted. So sehinggalah tempoh PKP telah dibatalkan ataupun telah pun diangkat balik lah. Uplifted tu maknanya dibatalkan lah. Okay. And there are no such delay or further restriction imposed on the parties herein, including the financial institution, land office, stamping office, the solicitor's office, in a post RMO or such order, act, regulation of the same kind situation. Okay, so maknanya pihak-pihak tak boleh nak dipersalahkan ataupun dikenakan apa-apa penalti faedah lewat sekiranya berlaku perkara-perkara yang tak boleh nak dielakkan disebabkan PKP telah pun diimpose. So tu yang tuan-tuan puan perlu fahamkan lah, perlu fahami sebab kalau sekiranya berlakunya PKP semua pejabat tutup, pejabat lawyer tutup, pejabat tanah tutup, tak boleh nak beroperasi, maka pihak-pihak yang terlibat, penjual dan juga pembeli boleh mendapat perlanjutan masa secara automatik. Okay, alright. For the sake of continuance of the agreement, the parties herein understand that prior to executing this agreement that measure is currently under the RMCO, which allow most sector of business and government to be open for operation. So maknanya sekarang ni itu saja je lah, kita nak tambahkan sikit, nak bagi cantik sikit ayat tu. And sekarang ni pihak-pihak telah pun bersetuju dan mengakui bahawa Malaysia sekarang ni dalam keadaan tengah berjaga-jaga lah. Banyak RMCO tengah berlaku yang sekarang ni kita punya pasal ni PKP PKPP kan so pasal PKPP tu sedang berlangsung sehingga hujung tahun ni lah, sehingga hujung tahun ni. Jadi maka kita perlu berjaga-jaga. Kalau bisa kata berlakunya PKP secara umum maka apa yang berlaku pada bulan Mac tu nanti akan berlaku lagi sekali. Jadi pihak-pihak boleh pastikan dengan adanya klausa ni tidak ada pihak yang akan terkesan ataupun terjejas, yang mana mungkinlah kalau dalam kes macam ni biasanya pihak pembeli lah, sebab dalam clause SNP kebanyakan klausa SNP memang tertera terma di mana kalau berlaku kelewatan di pihak pembeli untuk menyelesaikan baki harga jual kepada penjual, maka penjual boleh mengenakan faedah lewat bayar kepada pembeli.
Okey, kalau sekiranya dalam SNP tersebut tidak dinyatakan langsung klausa berkenaan dengan faedah lewat bayar yang boleh dikenakan oleh penjual kepada pembeli tadi, uh, tak semestinya tuan-tuan perempuan tak memerlukan klausa macam ni. So maknanya kat sini sebenarnya apa yang saya nak tekankan, klausa ni sebenarnya bagus diadakan walaupun pihak-pihak telah bersetuju tak nak invoke langsung tentang late payment interest dalam perjanjian jual beli tersebut. Maknanya klausa berkenaan dengan late payment interest tu nak dibuang daripada awal lagi. Tapi kalau misal kata klausa tersebut dah dibuang daripada awal, tidak menjadi kesalahan ataupun saya amat-amat menggalakkanlah berkenaan dengan klausa PKP ni ataupun MCO ni dimasukkan di dalam perjanjian jual beli tersebut untuk protect kedua-dua belah pihak lah. So kita kena letakkan juga tak semestinya tadi kalau misalnya kata late payment interest punya clause tu kita dah buang, benda ni tak perlu dimasukkan lagi. Sepatutnya kita kena pastikan klausa berkenaan dengan MCO ni kita letakkan dalam perjanjian jual beli. Okey, jadi apa yang saya nak maklumkan kepada tuan-tuan puan, saya balik semula kepada StreamYard, saya nak tengok kalau misalnya kata ada komen-komen yang tuan-tuan puan ada masukkan di sini lah. Okey. Nailah ada tanya soalan ni. Okey, baru tahu rupanya kita boleh request untuk masukkan klausa tertentu dalam SMP, contohnya macam yang tuan sebutkan. Baik, yes, betul. Kita sebagai anak guam, sebagai klien sebenarnya bukannya kita jadi buah kakak tua, apa yang lawyer tu suruh buat itu yang kita kena patuh. Kita kena ikut aja apa yang dia minta. Tak, kita sebagai klien kita berhak untuk minta masukkan clause tu, masukkan clause ni boleh. Sebab lawyer biasanya dah ada standard agreement. Tu yang ramai kata, alah lawyer ni benda dah standard pun nak charge mahal-mahal. Okey, tak apa, pasal charge tu sekejap lagi saya komen. Kenapa lawyer charge macam tu? Okey. Bukan topik tu yang saya nak bincangkan, tapi tak apa, sekejap lagi saya akan sentuh. Lawyer buat macam tu sebenarnya ada dia punya standard agreement yang dah diguna pakai sejak berzaman lagi. Okay, tuan-tuan perempuan perlu faham lawyer yang dah buat agreement ni, dia dah draft agreement tu daripada awal lagi. Cuma dalam keadaan-keadaan tertentu macam sekarang ni, kita dalam fasa PKPP dan mungkin kalau kita nak uzbilah tak jauh, tiba-tiba kerajaan umumkan ada PKP balik macam bulan Mac dulu, sebenarnya kita boleh pastikan bila adanya klausa macam ni dimasukkan dalam perjanjian jual beli, setidak-tidaknya kita punya hak sebagai pembeli ataupun penjual tu akan di-protect lah, akan terjaga insyaAllah. Okay, so Nailah tak ada masalah sebenarnya, boleh, kita boleh request guam untuk masukkan. Okay, Putri Mas, Waalaikumsalam Putri, apa khabar? Okey, sekejap saya masukkan kejap. 3 hari tersebut adalah memang dalam akta atau boleh dibincangkan lagi? Boleh dibincangkan lagi. Itu sebagai draft. Apa yang saya bagi tahu ni tadi, berkenaan dengan klausa yang saya dah letakkan 3 hari ni tadi, ini seperti mana yang saya dah masukkan dalam perjanjian jual beli yang saya buat lah. Dalam perjanjian jual beli yang saya buat, kalau misalnya kata ada pertambahan ataupun nak lanjutkan lagi tempoh ke terpulang pada tuan-tuan perempuan, boleh masukkan dalam perbincangan yang tuan-tuan perempuan buat dengan peguam yang mengendalikan kes tersebut lah. Saya tak kata ayat yang saya gunakan ni ayat terbaik, cuma saya nak pastikan tuan-tuan perempuan faham sebenarnya tuan-tuan perempuan berhak untuk minta peguam masukkan klausa berkenaan dengan PKP itu di dalam perjanjian jual beli itu. And it doesn't mean that apa yang peguam tu cakap benda tu semua betul. Ada yang mungkin peguam tu terlepas pandang, yang mungkin dia rasa macam benda tu malas lah aku nak draft, nak tambah-tambah beban aku nak buat SMP, nak kena buat clause lain lah apa semua, nak kena amend apa semua kan. Sebenarnya tidak. Tuan-tuan perempuan sebagai anak guam boleh request, boleh minta benda tu dimasukkan untuk protect tuan-tuan perempuan punya hak. Okay, so itu adalah rights tuan-tuan perempuan sebagai klien, sebagai anak guam. Okay, alright. So daripada apa yang saya dah terangkan tadi, maknanya kepentingan adanya klausa ni adalah untuk memastikan bahawa kedua-dua pihak, penjual dan juga pembeli akan terbela lah, akan terbela. Sekiranya berlaku PKP, penjual tak boleh nak kenakan faedah lewat sepanjang tempoh PKP itu berlangsung. Maka apa-apa perkara yang melibatkan kekangan, apa-apa perkara yang menyebabkan pindah milik itu tak boleh didaftarkan, perkara yang menyebabkan loan daripada pihak bank tak boleh disburse, perkara yang melibatkan urusan stamping tak boleh dibuat di pejabat berhasil, semua perkara tu akan mengakibatkan kelewatan dalam proses untuk pindah milik itu dilakukan. Jadi kat sini kita nak salahkan siapa? Tak boleh nak salahkan siapa. Penjual pun tak boleh nak kita salahkan, pembeli pun kita tak boleh nak salahkan.
Peguam pun tak boleh nak disalahkan. Macam mana peguam nak pergi matikan stamp, pejabat duty stamp tutup. Macam yang hari tu, bulan 3 itu kan, masa PKP kan, semua pejabat tutup. Pejabat tanah tutup, pejabat duty stamp tutup. Yang buka pun bank. Bank pun yang buka pun untuk keluarkan duit untuk urusan-urusan yang penting je kan. Jadi untuk proses loan pun dia terpaksa kata apa, kurangkan staff untuk patuhi SOP penjarakan sosial dan sebagainya. Work from home dan sebagainya. Jadi banyak perkara yang kita tak boleh nak lakukan sekiranya PKP itu berlaku lagi sekali. Jadi itu yang saya sarankan tuan-tuan puan, pastikan yang tuan-tuan puan baca draft yang telah di-prepare, ataupun kalau payah-payah sangat tanya je terus lawyer tu. Mr. Lawyer, you ada masukkan tak clause pasal PKP? Kalau misalkan kata PKP berlaku sekali lagi macam mana? Okay, so kalau misalkan kata dia tak tahu, okay, kalau tak tahu nak masukkan clause pasal PKP ni, saya ada sampel dia. So mungkin you boleh gunakan sampel yang saya dah dapat ni, you masukkan dalam you punya sampel. Sampel ni gunakanlah apa yang saya dah type kat dalam ruangan komentari tu. Okay, so kalau misalkan kata lawyer tu dah prepare, alhamdulillah lagi bagus kan. Kalau misalkan kata lawyer tu tak prepare lagi, tuan-tuan perempuan boleh masukkan dalam minta dimasukkan apa yang dah di-sharekan tadi. Okay. Okay, Mita pun dah masuk. Waalaikumsalam. Terima kasih Mita join kita pada malam ni. Okay, so terima kasih kepada siapa yang dah join. Okay, mungkin penerangan saya ni agak dry sikit pada malam ni sebab topik ni agak teknikal. Jadi tuan-tuan perempuan mungkin perlu baca berulang kali, tengok benda tu banyak-banyak kali baru ni lah. Okay, jangan risau. Benda yang saya ceritakan dalam ruangan komen ni, mungkin kalau misal kata tak sempat tuan-tuan perempuan nak copy ataupun nak dapatkan benda tu secara detail, apa yang tuan-tuan perempuan boleh buat, tuan-tuan perempuan boleh WhatsApp saya. Okay, sekejap. Saya bagi nombor telefon saya sini. Oh, sekejap. Ada kesilapan teknikal di situ. Sekejap Okay. Boleh WhatsApp saya kat nombor bawah ni. Okay, WhatsApp saya kat nombor bawah ni. Coach, nak dapatkan cross berkenaan dengan PKP tu boleh tak? Nanti saya akan WhatsApp terus pada nombor telefon yang tuan-tuan perempuan hantarkan tu. InsyaAllah nanti saya akan masukkan dalam kata apa WhatsApp communication kita. Dan saya akan hantar kepada tuan-tuan perempuan lah upon request. Okay. So boleh berhubung dengan saya. Nanti jangan risau, saya boleh copy dan saya boleh forwardkan terus. Biru coach. Apa yang birunya? Oh, baju. Saya tengah blur je. Apa benda yang biru ni? Okay. Biru ni tak ada kena-mengena dengan yang hidup atau yang mati saja je. Kebetulan saya tengok dalam hari tu ada baju biru ni, saya main capai, saya main sarung je tadi kan. So jangan fikir biru ni ada mewakili apa-apa ke, tak ada kan. Okay, so terima kasih Syukri Ismail dah join kita pada malam ni. Okay, jadi siapa-siapa kawan-kawan yang dah join ni, saya harap penerangan saya berkenaan klausa PKP itu tuan-tuan perempuan boleh faham. Dan kalau faham, boleh faham kat situ dalam ruangan komen. Saya nak tengok ramai ke tak ramai yang faham dengan apa yang saya tegangkan tadi, ataupun masih lagi blur yang tak faham lagi. Kalau tak faham pun boleh masukkan tak faham, nanti saya boleh ulas dengan lebih panjang lebar, insyaAllah. Okay, so faham ke tidak apa yang saya tegangkan tadi tu? Saya nak bagi ayat yang lebih mudah, nak bagi penerangan yang lebih mudah. Saya rasa mungkin tak tahulah sebab saya bagi penerangan tu mungkin ada yang layman yang agak kurang jelas, tapi penerangan tu saya rasa yang paling mudah tu yang saya bagi. Saya tak rasa apa yang saya sampaikan tu agak sukar dipahami lah, tapi yalah, tak tahulah apa penerimaan tuan-tuan perempuan semua macam mana kan. Tuan Padli, alhamdulillah coach faham. Okay, alhamdulillah, terima kasih Tuan Padli. Okay, Tuan Mi pun kata faham, understood. Oh, dia cakap orang putih lah Tuan Mi. Okay. Tuan Zul pun kata faham. Okay, terima kasih banyak-banyak. So siapa-siapa yang tak faham tu tak apa, boleh WhatsApp saya, nombor telefon saya ada kat bawah. Boleh WhatsApp saya, dan kalau nak dapatkan the actual clause berkenaan dengan PKP tu pun boleh WhatsApp saya. Nanti saya boleh WhatsAppkan kepada tuan-tuan perempuan. Tuan-tuan perempuan boleh forwardkan benda tu kepada lawyer, minta lawyer masukkan benda tu. Tak kisahlah tuan-tuan perempuan sebagai penjual ke sebagai pembeli ke, tak kisah. Boleh minta request lawyer tu untuk masukkan apa-apa clause yang agak penting lah. Macam JP ni saya rasa memang agak penting lah. Okay. So awal pagi tadi saya ada sharekan dalam pitch akan anda
berkenaan dengan proses serahan kunci lah, proses serahan kunci daripada penjual kepada pembeli, yang mana saya baru je alhamdulillah kes tu dah selesai. Saya dah serahkan kunci rumah kepada pembeli, klien saya. Dia beli sebuah banglo di Bandar Seri Putra lah, di Banyan Close. Banyan Close ni gated and guarded punya kawasan di Bandar Seri Putra. So tuan-tuan perempuan boleh baca lah posting saya tu, panjang lebar saya tulis pagi tadi. Dah lama sebenarnya saya tak tulis panjang lebar macam tu. So pagi tadi ada masa sikit sambil saya buat lepas jumpa dia seawal pukul 9 tadi pagi. So selepas dah jumpa dia tu, saya pergi, ada masa sikit saya pergi sarapan, pergi sarapan sekejap sambil nak tunggu roti canai sampai tu, saya type lah sekejap kan. So itulah ceritanya. Klien saya ni sebenarnya salah satu yang terkesan lah akibat wabak COVID-19 ni. So cerita dia tu memang agak sadis sikit. Jadi pada masa saya draft SMP tu, masa tu belum PKP lagi kan, belum ada COVID-19 ni. Masa tu adalah COVID-19 tapi belum glamour macam sekarang lah kan. Dan masa yang dia beli rumah tu pun tak ada masalah, sebab masa dia beli tu bulan 12 2019 last year. So bulan 3 tu kita start PKP, dan masa awal-awal PKP tu dia mendapat perkabaran yang lebih mendukacitakan, di mana dia telah pun dinasihatkan supaya mengambil cuti tanpa gaji kan, sebagai seorang pilot, sebagai seorang juruterbang. So sekarang ni pun macam yang kita selalu nampak dan dengar lah, banyak airline crew, pesawat yang tak boleh terbang, airline crew yang tak boleh bekerja, sama ada dia pilot ke ataupun dia steward ataupun stewardess ke kan. So banyak yang terkesan lah disebabkan macam ni. So klien saya salah seorang daripadanya. Dan ketika bulan 3 masa PKP tu, dia dah jam. Macam mana ni nak buat ni tuan? SMP kita dah sign, loan, proses loan pun kita dah sign letter offer, loan pun dah approve. Tiba-tiba tengok ada masalah COVID ni, saya tak boleh nak terbang. Lepas tu masalah pula rumah yang dia jual. Klien saya ni sebenarnya beli rumah yang ketiga. So banglo ni adalah rumah ketiga beliau. Sebelum tu dia ada 2 buah rumah yang dia dah ada loan lah. Jadi untuk rumah ketiga dia tak boleh dapatkan 90% financing. Ketika tu lah. Sekarang ni baru dah uplift, yang 70% margin tu dah di uplift. Untuk harga rumah tertentu boleh apply up to 90% balik untuk rumah ketiga. Tapi yang saya cerita ni ketika dia beli rumah tu, masa dia buat loan tu masih lagi untuk third house 70% margin maksimum yang boleh apply. Jadi pada ketika tu dia nak jual rumah dia, rumah yang asal yang dia duduk tu dia nak jual, dan bila nak jual rumah tu pula, pembeli tu pula ada masalah. Pembeli tu pula dia punya loan tu tersangkut. Masa nak disburse tu lambat pula bank nak proses due to PKP tadi. So bila duit tu tak turun lagi, macam mana dia nak bayar untuk top up duit rumah yang dia baru beli ni, yang rumah yang dia buat SMP dengan saya ni. Untuk first house yang dia jual tu dia bukan buat SMP dengan saya, dia buat dengan lawyer lain lah. Dan isu tu timbul, dan dia minta saya berbincang balik dengan penjual. Alhamdulillah bila saya jumpa dengan penjual, setelah bincang banyak lebar, ceritakan dia, tunjukkan payslip, klien saya ni tunjukkan SNP yang dia dah jual rumah dia apa semua tu. Alhamdulillah penjual pun dengan hati yang terbuka membenarkan pelanjutan masa sehingga akhir tahun ni. Dia bagi sampai Oktober lah bulan ni. Alhamdulillah. Dan penjual ni memang sangat-sangat berhati mulia. Dan saya kenal dia pun dah lama. Ni bukan rumah pertama yang dibuat, yang dibuat SMP dengan saya lah. Sebelum tu pun dah banyak rumah yang saya tolong jualkan yang buat SMP untuk dia. Dan alhamdulillah lah, semua going smoothly, tak ada apa-apa hiccup sana sini. Loan dia pun dah selesai, dan isu dia dengan penjual dengan pembeli rumah dia yang asal tu pun dah selesai. Dia dah dapat dah duit tu. Dan dengan duit yang ada tu bolehlah kita riliskan kepada klien saya sebagai penjual. Dan tu pun dua-dua pihak dah senang lah sekarang ni. Yang penjual dah dapat duit dia, pembeli pun dah dapat kunci rumah. So tadi pagi bila saya sampai ke Banyan Close tu, saya nak serahkan kunci tu. Saya ingat daripada mula saya jumpa dia sampailah saya nak balik. Saya nak balik, nak masuk dalam kereta tu, dia cakap terima kasih tak betul-betul. Alhamdulillah, itulah sebenarnya yang membuatkan semangat saya berkobar untuk membantu lebih ramai lagi masyarakat di luar sana untuk memiliki rumah mereka. So bila
kita dapat serahkan kunci kepada klien, klien tu pula appreciate, cakap terima kasih kepada kita sebab kita dah bantu dia. Tu yang membuatkan semangat saya berkorban untuk membantu lebih ramai lagi orang di luar sana untuk memiliki rumah. Dan yalah, bila dalam hal-hal macam ni tu yang saya tergerak hati. Sebenarnya topik ni saya pilih ni baru petang tadi, baru saya terfikir okay, better saya sharekan lah kot tentang topik ni supaya tuan-tuan perempuan tahu hak tuan-tuan perempuan sebagai pembeli ataupun penjual untuk menjaga hak masing-masing perlu masukkan klausa yang berkenaan dengan PKP ni di dalam SMP. Okay, so dalam SMP yang saya buat untuk klien saya yang pilot tu, awal-awal tu memang belum ada PKP lagi masa tu kan. COVID pun belum glamour lagi. Jadi pada masa tu memang tak ada pun tentang klausa PKP ni kan. Jadi itu yang menyebabkan benda tu kita terpaksa duduk balik, bincang balik, runding balik dengan penjual. So alhamdulillah dua-dua pihak dah pun kata apa dapat manfaat daripada perbincangan tadi tu. So itulah bila kita berlapang dada, kita niat untuk membantu orang, bila kita niat untuk memudahkan urusan kedua-dua belah pihak, so itu yang mungkin lah menyebabkan urusan ni dapat berjalan dengan lancar dan dipermudahkan. Alhamdulillah. Okay. Jadi saya rasa tuan-tuan perempuan sama ada sebagai penjual ataupun pembeli jangan terlalu mendesak sangat ataupun jangan terlalu memikirkan hak kita sangat dalam suatu perkara tu. Bukan saya nak kata nak menidakkan hak, tidak, bukan nak menidakkan hak kita yang sedia ada, bukan. So maknanya kat sini give and take tu perlu ada lah. Kalau katalah pada masa sekarang ni kita sebagai penjual, kita tengok pembeli tu ada masalah, pembeli tu mungkin ada kesulitan di mana-mana, kita cuba bantu dia, kita cuba pemudahkan urusan dia. Kalau katalah sekarang ni bila kita dah yalah kes-kes yang melibatkan hartanah yang dijual oleh penjual pada masa sekarang ni, kita pula sebagai pembeli janganlah pula kita cuba nak ambil kesempatan di atas kesulitan penjual tu tadi pula. Okay, maksud saya di situ katalah sekarang ni penjual tu jual rumah dalam keadaan yang dia tertekan, dia terdesak nak jual rumah tu sebab mungkin hutang dia tak boleh nak bayar, mungkin dia diambang rumah nak kena lelong, diambang dia kena bankruptcy dan sebagainya. Jadi bila dia dah jual dengan harga murah, kita tekan lagi dia, kita tekan dia nak minta dia murahkan lagi. So kalau dalam hal-hal macam ni sebenarnya tak wajar lah, tak wajar. So kita sebagai pembeli, kalau katalah dalam keadaan tu kita dah congak-congak, okay, harga dia ni memang di bawah paras median, dan sepatutnya dia kata apa jual pada harga yang ditawarkan tadi tu, dan kita tengok kita dah survey dah orang-orang lain pun harga yang diletakkan dalam internet ke dekat mana-mana portal ke dalam website mana-mana ke yang kita dapat harga dengan owner ni memang dah murah dah. Janganlah kita tekan lagi, janganlah kita minta murah lagi daripada dia kan. Kesian dia ada alasan tertentu kenapa dia letakkan harga macam tu. Dan dia pun kena bayar, kalau katalah dia gunakan khidmat perunding hartanah ataupun rent, dia kena bayar pula komisen pada rent tadi ataupun di atas penjualan yang dia dah buat tadi tu kan. So dia tak boleh lah orang kata apa nak lepas tangan, nak orang kata apa minta rent jual, tapi dalam masa yang sama tolong jualkan ni free, tolong jualkan ni benar ilio je, tak ada bayar komisen kat dia, tak boleh juga macam tu kan. So dia terpaksa gunakan khidmat perunding hartanah, dan bila dah gunakan khidmat perunding hartanah dia kena bayar komisen pada ejen tadi kan. Jadi dalam keadaan macam tu tuan-tuan perempuan perlu faham, janganlah kita sebagai pembeli cuba nak tekan dia lagi sampai orang kata apa sampai dia terbogel lah kat situ kan. So itu bahasa kasarnya lah kan. So berpada-pada lah, kita nak minta tawar, minta kurang ke, nak minta dibetulkan tu lah, betulkan ni lah, repair balik rumah rosak lah, dah lah minta harga murah, kita nak minta tu minta ni kan. So benda tu tak wajar lah. So dalam hal macam ni sebenarnya tuan-tuan perempuan perlu ada perasaan give and take di situ. Ataupun bahasa mudahnya win-win situation. Masing-masing ada kekurangan, masing-masing ada kelebihan. Di pihak kita, kalau kita sebagai bakal pembeli, kita sepatutnya meletakkan diri kita di pihak penjual tu juga. Kalau kita letakkan diri kita di pihak penjual, macam mana keadaannya. Kalau kita sendiri jadi penjual, kita ditekan, minta harga tu kurang lagi. Kalau kau tak turunkan harga ni, aku tak nak beli dengan kau. Kan? Kalau padahal harga dah murah dah. Harga tu dah okey sangat dah kan. Nak minta tai chi lagi, nak bersilat lagi apa semua kan. So tu yang kadang-kadang yalah, benda-benda macam tu kita kena fikirkan kalau kita diletakkan di kasut penjual tu sendiri, macam mana keadaan kita. Kita kena orang kata apa berpada-pada lah. Dalam kita nak negotiate tu kita kena berpada-pada, jangan sampai kita pijak pula kepala
perlu orang lain tu lah kan. So itulah antara benda yang kita perlu lah. Di pihak penjual pun sama juga. Di pihak penjual, kalau sekiranya kita ni bukan orang kata apa, jenis yang nak kata strict tu bukannya pasal, saya tak kata yang tuan-tuan perempuan tak boleh strict, boleh strict, tapi strict pada keadaan yang wajar lah. Jangan strict tak bertempat lah kan. Ini kadang-kadang bila rent datang nak refer prospek buyer dah buat offer dah. Prospek buyer dah buat offer, yang tuan-tuan perempuan ni sebagai penjual ketegar juga, tak nak turunkan harga. Tuan-tuan perempuan bukan dalam keadaan terdesak pun nak jual rumah tu disebabkan nak kena lelong dan sebagainya kan. So dalam keadaan macam tu mungkin rent tu dah bawa prospek, mungkin dah banyak dah, mungkin dah lebih 5 orang dah. Macam-macam prospek datang. So prospek ni satu-satunya prospek yang menawarkan untuk membeli rumah tuan-tuan perempuan. Katalah rent tu dah iklankan rumah tu dah lebih daripada setahun. Dah lebih daripada setahun rumah tu tak terjual lagi kan. Daripada tahun lepas lagi dah iklankan sampai ke sekarang tak jual lagi kan. Datang orang tengok balik. Datang tanya-tanya, kondom-kondom macam nak beli tapi tak ada buat offer pun kan. So ni adalah satu-satu buyer datang, dia dah buat offer. Dia dah buat offer dan offer dia tu agak reasonable lah. Dia tak adalah menekan sampai nak minta harga murah, tak pernah sabar dan sebagainya. Dia sebagai penjual, bagi saya, kalau tuan-tuan perempuan dalam keadaan yang macam tu, cubalah ambil titik tengah. Tuan-tuan perempuan pun mengalah, yang si buyer ni pun mengalah juga kan. So jangan sampai ke tahap yang kita duduk tegak tak nak turunkan harga, dan buyer ni pula bila dah dengar macam tu dia pun mungkin dah fed up, dia pun tak rasa macam nak continue nak beli. End up kita terpaksa melepaskan buyer yang ada potensi untuk beli rumah kita lah kan. So tu tuan-tuan perempuan perlu lah. Okey, berbalik kepada yang Puan Nailah tanya tadi tu, saya nak sentuh sikit lah tentang legal fee lah, yuran guaman. Tuan-tuan perempuan dah bayar legal fee sebagai penjual ataupun pembeli. Tuan-tuan perempuan berhak untuk melantik lawyer masing-masing. Penjual ada lawyer di sendiri, pembeli ada lawyer di sendiri. Dan lawyer masing-masing ni akan mengenakan charge guaman kepada tuan-tuan perempuan. Dan dalam masa yang sama, charge guaman tersebut sebenarnya telah pun dah digariskan di bawah akta Solicitors Remuneration Order ataupun perintah saraan guaman. So bila lawyer kenakan charge, dia tak kenakan charge sewenang-wenangnya sebenarnya. Dia tak boleh simply suka hati nak kenakan charge macam ni, tak boleh. Lawyer sebenarnya dia kena ikut akta yang mana perintah saraan guaman tadi tu dah bagi dah skill fee yang mana lawyer kena ikut. Okey. Ada suara-suara sumbang yang mengatakan lawyer charge mahal. Lawyer minta bayar sekian-sekian apa semua kan. Kalau tuan-tuan perempuan dalam keadaan yang masih lagi belum pilih peguam, belum decide lagi nak ambil peguam yang mana satu, sebenarnya tuan-tuan perempuan berhak untuk dapatkan quotation ataupun sebut harga daripada peguam untuk tuan-tuan perempuan tengok dulu apa yang dia charge. Kalau katalah tuan-tuan perempuan direkomendkan oleh ejen ataupun rent, gunalah peguam ni, saya dah biasa berurusan dengan dia, urusan cepat apa semua kan. Jangan percaya bulat-bulat. Sebagai pembeli, kita berhak untuk pilih peguam kita sendiri. Katalah rent ni dah recommend, peguam ni bagus kerja, dia ni memang tip top lah apa semua kan. Tak apa, yang you recommend ni boleh tak saya minta quotation dulu. So minta quotation, ejen tu dapatkan daripada peguam, peguam tu kena bagi kepada tuan-tuan perempuan sebagai bakal klien dia. So dapatkan quotation, comparekan lah. Lepas tu minta lah quotation dengan form-form lain. Minta quotation dengan form B, form C, form D kan. So dapat banyak-banyak quotation pun tak apa. Lepas dah tengok tu, compare-comparekan lah. Tapi jangan pilih yang paling murah. Bukan maksud saya, jangan terlalu percaya dengan quotation yang ada tu, yang paling murah tu yang paling patut tuan-tuan perempuan pilih. Tak semestinya yang paling murah tu yang paling bagus kerja. So daripada quotation yang ada tu, tengok balik sebenarnya cuba tanyakan dengan kawan-kawan sekeliling ataupun dengan siapa-siapa yang tuan-tuan perempuan boleh percayai lah. Pernah dengar tak nama firm ni apa semua kan. So dah dapat quotation daripada dia, tak kerja dia. Cuba tanya feedback daripada orang lain lah. Kalau misalkan kata orang tu kata memang firm ni bagus, firm ni boleh buat kerja cepat dan sebagainya, dan terpulanglah tuan-tuan perempuan boleh pilih lah.
So skill-skill lain macam yang saya pernah ceritakan sebelum ni, sebelum pilih peguam tu, check lah dulu peguam tu mahir dalam bidang conveyancing, dalam bidang hartanah ke tidak kan. Ini buat quotation tu murah apa ni, sampai tak munasabah kan, murah sangat. Compare 2-3 firm tu lebih kurang ni, yang satu ni pula paling murah. Rupa-rupanya lawyer ni tak pernah buat conveyancing, dia pun tak tahu macam mana nak kira apa ni, scale fee apa ni, nak buat quotation tu. Dia main belasah je kan, letak paling murah kan. Kita dah minta quotation ni. Tapi satu lah yang saya, trick yang saya, satu lagi yang saya nak kata, jangan terus bagi tahu, lawyer ni bagi aku sekian-sekian, kau boleh bagi aku berapa. Jangan terus cakap macam tu, sebab tuan-tuan perempuan mungkin boleh memerangkap diri sendiri. Kalau katalah kebetulan tuan-tuan perempuan bertanya dengan orang yang tak mahir dalam bidang conveyancing, dia dah tengok dah quotation tu, okey, tak apa, aku boleh bid dah quotation ni, aku boleh letak sekian-sekian harga. Kalau kau pilih aku boleh buat benda ni harga sekian-sekian, lagi murah daripada apa yang lawyer tu bagi kat kau. So jangan terus percaya pada dia. Kadang-kadang benda yang dia bagi tu sebabkan dia nak bid harga tu, sebab dia tak tahu sebenarnya pengiraan yang actual tu macam mana. Sebab dalam quotation dia ada bab professional charges, dia ada bab disbursement. Disbursement ni memang kita tak boleh nak kurangkan banyak kat situ, sebab kat situlah bayaran stamp duty yang kita kena bayar, bayaran pendaftaran pejabat tanah yang kita kena bayar, dan benda-benda ni tak boleh dapat diskaun pun. Melainkan kalau katalah tuan-tuan perempuan menepati apa ni, syarat yang ditetapkan oleh lembaga hasil untuk dapatkan pengecualian ataupun peremitan duty stamp, tu yang baru kita boleh dapatkan diskaun. Kalau kita tak layak untuk dapatkan peremitan ataupun diskaun duty stamp duty tu memang kiraan dia memang ada dia punya apa tu, format dia sendiri. Ada apa ni, calculation dia yang tersendiri. Tak boleh suka-suka hati nak kata orang ni bagi kau quotation disbursement stamp duty 5,000. Aku boleh bagi kau stamp duty kat sini 3,000 je, aku kurangkan 2,000. Mana dia belajar tak tahulah. Padahal stamp duty yang ada tu memang dah ada calculation dia. Benda tu memang dah fix, dah ditetapkan oleh lembaga hasil dalam negeri di bawah apa ni, akta duty stamp. So benda tu memang tak boleh nak kurangkan lagi. So kalau lawyer tu memang jenis yang kelabu asap, dia nak dapatkan kes tu semata-mata, dia tak tengok pun betul-betul, dan silap bulan dia tak mahir pun dalam bidang conveyancing, itu mungkin akan menyebabkan tuan-tuan terperangkap. Kenapa saya cakap terperangkap? Sampai satu masa bila kita nak suruh dia buat SMP, dia dah prepare SMP, SMP pun dia cedok dari mana-mana tak. Lepas tu sampai satu part dia nak bayar stamp duty, duit tak cukup. Masa tu dia nak minta tuan-tuan perempuan top up balik. Top up balik. Itu aku bagi quotation kat kau, stamp duty ni sebenarnya ada apa ni, lebihan ni nak kena bayar. Ni LHDN baru bagi apa ni, taksiran apa semua nak kena top up. Sudah, kita ingat dia yang paling murah, rupanya lebih kurang sama je macam yang lain. Kan? So lebih baik kita apa ni, take precaution lah, beware lah, berhati-hati dengan keadaan macam tu. Okay. So dalam hal macam ni memang lawyer dah ada standard agreement yang terpakai. Cuma dalam keadaan tertentu, tuan-tuan perempuan sebagai pembeli ataupun penjual berhak untuk suarakan kepada mereka untuk minta mereka amend ataupun pindah mana-mana klausa yang berkenaan dalam SMP tersebut untuk protect diri tuan-tuan perempuan. So perlu suarakan perkara tersebut pada peguam yang mengendalikan urusan jual beli itu. Jangan tunjukkan yang kita ni naif sangat, jangan tunjukkan yang kita ni orang kata apa, perak sangat. Kita tunjukkan yang kita pun ada knowledge, yang kita ada ilmu. So tuan-tuan perempuan, saya nasihatkan bila apa yang saya dah sampaikan ni, tuan-tuan perempuan praktikkan. Nak beli rumah, jumpa lawyer, tunjukkan yang kita ni ada ilmu. Tunjukkan yang kita aware tentang apa yang diceritakan dalam SMP tu. Okay, so untuk sekian kalinya, kalau ada masa tengok video-video saya dalam YouTube channel saya, tolong subscribe channel YouTube Hartanah dan Anda ni, tolong subscribe. Okay, subscribe YouTube channel saya sebab saya dah terangkan buku yang saya buat. Okay, lupa pula cerita pasal buku. Siapa-siapa yang belum dapatkan buku boleh masuk link yang saya letakkan kat bawah ni, dapatkan buku saya. Buku tips mudah jual beli hartanah ni dah dah diedarkan lebih daripada 2,000 naskah. Ramai dah orang dapat buku ni. Dan saya dah ceritakan satu persatu topik berkenaan dengan buku saya ni, daripada topik sebelum beli rumah, ketika jual rumah dan selepas jual rumah. Satu persatu topik tu saya dah sentuh. Saya dah terangkan dalam YouTube channel saya. So tuan-tuan perempuan, bila baca buku ni nak dapatkan pemahaman lanjut, tengok channel YouTube saya. So dah tengok tu, jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Okay? So sekali lagi lah saya ingatkan, tuan-tuan perempuan berhak sebagai anak guam untuk pastikan yang
suara tuan-tuan perempuan didengar dan apa yang tuan-tuan perempuan minta masukkan tu boleh dimasukkan dalam perjanjian jual beli itulah. Selagi mana benda tu tidak melanggar mana-mana akta dan sebagainya. Sebab perjanjian jual beli untuk subsale dia mengguna pakai akta kontrak. Akta kontrak yang mana tuan-tuan perempuan sebenarnya sebagai pihak penjual ataupun pihak pembeli berhak untuk meletakkan apa-apa syarat yang tuan-tuan perempuan rasakan perlu dan kata apa, tak semestinya standard agreement yang digunakan tu adalah standard sampai bila-bila. Tak semestinya. Dan yang standard agreement tu pun sebenarnya boleh jadi boleh diubah. Sekiranya kita minta benda tu diubah boleh peguam lah. So kita boleh minta peguam. Alright. Puan Naila ada komen kat sini, faham. Alhamdulillah, thank you coach atas respon. Terima kasih. Okay, good knowledge coach. Terima kasih. Peguam pembeli dan penjual better sama atau berbeza? Okay. Saya ambil sikit soalan Puan Naila ni. Okay. Dalam hal-hal tertentu, sebenarnya saya syorkan sebagai penjual sebaik-baiknya ada peguam dia sendiri dan pembeli pun ada peguam dia sendirilah. Okay. Dalam hal-hal yang kebiasaannya, selalunya lah peguam ni bila penjual nak jual rumah, dia rasakan bahawa dia nak jual rumah, lepas tu dia malah nak pening-pening kepala, dia tumpang je peguam dengan peguam pembeli. Sebenarnya kalau ikutkan, bila tuan-tuan perempuan tumpang peguam pembeli, peguam tu dia mewakili pihak pembeli tau. So tuan sebagai penjual tidak diwakili oleh peguam. Dalam SMP tu dia akan tulis, the vendor is not represented in this matter. So yang dia tulis kat bawah tu pula, the purchaser is represented by firm so-so, firm sekian-sekian. Okay, so kat situ kita dah nampak sebenarnya kita sebagai penjual tidak diwakili oleh peguam. Jadi kalau berlaku pertikaian, kalau ada berlaku apa-apa masalah, maka kalau kita sebagai penjual tak ada peguam yang mewakili kita dan kita kena fight sendirilah kes tu, ataupun pada masa tu baru kita nak lantik peguam untuk mewakili kita pula. So benda tu akan menyebabkan banyak perkara yang mungkin akan menyulitkan keadaan lagi lah. Jadi sebab tu saya selalu syorkan bila nak buat urusan jual beli, sebaik-baiknya dua-dua pihak ni ada peguam masing-masing. Penjual ada peguam dia, pembeli ada peguam dia. Dan satu hal lagi, bagi pihak penjual ni pula, kalau sekiranya penjual tidak diwakili peguam, duit yang akan turun daripada bank pembeli nak bayar tu nanti, baki harga jual tu, daripada pinjaman yang pembeli buat tu, dia akan dimasukkan ke dalam stakeholder account peguam pembeli, dalam purchasers solicitors punya stakeholder account. Jadi isunya kat situ, kalau sekiranya tuan-tuan perempuan, na'udzubillah tak jauh lah, tiba-tiba dapat peguam pembeli yang tidak amanah, duit tu dah dimasukkan dalam account dia, tiba-tiba dia kata duit tu belum masuk lagi dan dia lanjutkan lagi, sedangkan duit tu memang dah ada kat tangan dia. So saya tak nak lah mengatakan yang peguam ni ada yang tak jujur dan sebagainya, takut nanti orang kata apa memburukkan profession guaman tu sendiri. Tapi pada dasarnya, pada hakikatnya memang wujud peguam-peguam yang tidak amanah macam tu. Jadi kalau katalah tuan-tuan perempuan dah lantik peguam sendiri sebagai peguam penjual, duit tu akan diletakkan ataupun didepositkan daripada bank pembeli kepada peguam penjual. Ini peguam tuan-tuan perempuan yang lantik sendirilah. So bila berlaku macam tu, maknanya tak boleh lah kalau misalkan dia nak kata duit tu lambat turun ataupun duit tu sebenarnya dah turun, tapi dia peram dalam akaun dia ataupun dia dah gunakan duit tu untuk tujuan lain, bila sampai masa sepatutnya kita dah terima duit tu tak sampai lagi kat tangan kita. So tu kena jaga-jagalah. Ataupun satu cara lagi, apa yang tuan-tuan perempuan boleh buat, kalau katalah tuan-tuan perempuan tumpang peguam penjual, tumpang peguam pembeli, sebagai penjual tak ada peguam sendiri, tuan-tuan perempuan boleh minta clause dalam perjanjian jual beli tu diletakkan macam ni tau. Ayat dia lebih kurang macam ni. Balance purchase price to be released by the purchasers financer to be deposited directly into vendors name, ataupun to be deposited directly to the vendor. So minta klausa berkenaan dengan bayaran baki harga jual tu dibayar terus kepada tuan-tuan perempuan sebagai penjual. Maknanya tak lalu akaun peguam pembeli tadi itulah.
Tapi syaratnya kat situ, bila lawyer minta, kalau kita minta lawyer untuk buat clause berkenaan dengan bayaran baki harga jual dibayar terus pada penjual, tanpa melalui akaun stakeholder peguam, tuan-tuan dan puan perlu faham, ada satu tambahan clause lagi yang diletakkan kat situ, provided always, dengan syarat bahawa penjual tidak ada apa-apa tunggakan yang perlu dibayar kepada pihak-pihak yang berkenaan lah. Okay, contoh tunggakan kat sini, tunggakan maintenance, tunggakan cukai pintu, tunggakan cukai tanah, tunggakan bil utility, tunggakan indah water, semua benda tu dah dijelaskan terlebih dahulu, barulah bank boleh release duit tersebut kepada akaun vendor ataupun akaun penjual secara terus tanpa melalui akaun stakeholder peguam tadi. Okey, ada sebab kenapa bank release duit tu terus kepada peguam, sama ada peguam penjual atau peguam pembeli. Sebab kita nak pastikan bahawa segala urusan berkenaan dengan tunggakan yang ada terhadap hartanah tersebut, tunggakan bil apa-apa yang berkenaan yang saya sebutkan tadi tu, tidak ada lagi ketika duit tu dah di release oleh peguam tu kepada penjual. So bila duit tu dimasukkan ke akaun stakeholder peguam yang dilantik, peguam perlu memastikan segala tunggakan yang ada tu perlu dijelaskan terlebih dahulu, maka peguam boleh gunakan duit yang peguam pegang untuk bayar kepada pihak-pihak yang berkenaan lah, bayar bil utility, bayar cukai tanah, cukai pintu, maintenance. So duit tu yang akan digunakan pakai untuk selesaikan whatever outstanding yang ada terlebih dahulu lah. Sebab tu duit tu dimasukkan ke akaun stakeholder peguam. So ada sebab, bukan suka-suka kita nak pegang duit klien dan sebagainya, tapi itulah dalam kes-kes tertentu di mana ada melibatkan ketidakamanah ataupun ketidakjujuran pihak-pihak yang tertentu, especially those yang pegang duit stakeholder ni, mungkin dia gelap mata, duit ada ratus-ratus ribu, juta kan, dia dapat banyaknya duit kan, so kalau aku pakai sekejap lah duit ni kan, dia pun pergi pakai duit tu, dia tak release lagi terus kepada klien kan, itu yang menyebabkan benda tu jadi masalah lah. Okay. Rapid Property, waalaikumsalam, terima kasih Rapid Property. Baik, faham coach, buka mata orang awam macam saya. Okay, alhamdulillah, terima kasih. Okay, so itulah saya harapkan perkongsian apa yang saya dah sampaikan pada malam ni, tuan-tuan dan puan boleh sampaikan kepada rakan-rakan yang lain, kepada sahabat-sahabat, kepada saudara mara, bagi mereka faham, bagi mereka tahulah. Sebenarnya banyak hak kita sebagai anak guam ni, banyak yang kita boleh minta, banyak yang kita boleh kita suarakan lah. Jangan jadi katak bawah tempurung yang ikut aja, ataupun jadi burung kat tua, apa yang orang cakap semua kena ikut kan. Lawyer tu suruh buat A, buat B kan. So sampaikan kita pun fikir, kita bayar dia ni kan, kita bayar lawyer tu, kita gunakan perkhidmatan dia kan. Tapi pada masa-masa yang sama dia tak nak dengar apa yang kita minta dia buat lah kan. So macam klausa COVID yang PKP tadi tu, bagi saya memang sepatutnya dimasukkan lah dalam mana-mana SMP. Tuan-tuan perempuan dah tengok draft tu, kalau tak ada minta lawyer tu masukkan, insyaAllah. So itu sajalah perkongsian saya untuk malam ni. Dah lebih sejam 9 minit saya bercakap, tak sedar Okay, so terima kasih banyak-banyak atas kesudian tuan-tuan perempuan mengikuti rancangan live saya pada malam ni. Saya minta maaf lah kalau kata penerangan yang saya sampaikan tu kurang jelas. Saya cuba nak sampaikan dengan semudah yang boleh untuk tuan-tuan perempuan faham. Kalau benda yang saya cuba sampaikan tu tak sampai, saya minta maaf lah banyak-banyak. Dan kalau katalah saya terkasar bahasa ke, menyinggung perasaan mana-mana pihak ke, saya minta maaf banyak lah. Sesungguhnya benda tu tak disengajakan. Dan insyaAllah untuk minggu-minggu berikutnya kita akan continue lagi kelas malam kita, sembang santai kita macam yang kita buat pada malam ni. Dan insyaAllah topik yang kita akan kongsikan lebih banyak lagi perkara yang boleh memberi manfaat kepada tuan-tuan. Dan bagi mereka yang baru mengikuti rancangan live bersama saya, Aizat Ismail di Facebook page Hartanah Anda, teruskan bersama-sama dengan page Hartanah Anda. Boleh sharekan perkongsian yang saya buat ni, sharekan kepada rakan-rakan yang lain. Dan bagi yang belum subscribe YouTube channel saya, tolonglah subscribe. Subscribe YouTube channel saya. Daripada subscribe channel artis ke, subscribe channel penyanyi mana-mana duk hura-hura macam tu kan, yang tak ada apa-apa faedah, baik subscribe channel saya lah, sekurang-kurangnya dapatlah manfaat, dapatlah ilmu di situ kan. So itu sajalah perkongsian saya pada malam ni. Okay, ada komen lagi ni. Okay, Abang Ali, alhamdulillah, terima kasih coach atas perkongsian ilmu yang bermanfaat. Terima kasih Abang Ali. Okay, semoga terus istiqamah, amin, insyaAllah Tuan Fadli. Okay,
So itu sajalah apa yang saya sampaikan. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang baik itu datang daripada kelemahan diri saya. So saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua, dan saya doakan agar kita semua dalam lindungan rahmat Allah selalu, dan dijauhkan daripada segala wabak penyakit, insyaAllah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.